Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-6 dalam buku teks tingkatan 4. Kalau awak tengok, dia berada pada muka surat 37 hingga muka surat 42. Tajuk yang akan kita berbincang pada hari ini ialah tentang larangan mempersendakan agama. Larangan mempersendakan agama berada di bahagian bidang Al-Quran. Okey, ni adalah surah Al-An'am ayat yang ke-70, di mana hari tu kawan-kawan awak dah baca. Jadi tak ada masalah, kita terus pergi kepada kefahaman ayat ya. Kita tengok pada ayat yang pertama, ayat ni, وَذَرِ الَّذِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. Dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan gurauan. Jadi kita, kalau dalam kehidupan kita tengok, kalau kita berkawan ataupun mana-mana laman-laman sosial yang kita layari, kita kena tengok adakah kita ni berkawan ataupun kita follow orang-orang yang suka menjadikan agama ni sebagai permainan dan juga gurauan. Kena tengok ya. La'iban ni adalah permainan, walahwan ni gurauan. Jadi kalau bab agama dia tak boleh bergurau. Dia tak boleh bergurau. Nanti kita tengok beberapa perkara yang sentiasa menjadi gurauan di kalangan kita. Kadang-kadang kita tak ketahui. Wa gharrathumul hayatud dunya. Dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Sebab apa? Sebab mereka mempersendakan atau permainan dan gurauan buat lawak dan sebagainya tentang agama ni kerana mereka tertipu dengan keadaan dunia ini. Mereka rasakan macam tak apa bergurau, tak ada masalah, tak akan jadi apa-apa pada kita, kan? وَذَكِّرْ بِهِ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. Ingatlah mereka, ingatkanlah kepada mereka ni, وَذَكِّرْ بِهِ, ingatkanlah kepada mereka, تُبْسَلَ نَفْسٌ, dengan Al-Quran agar diri masing-masing tidak terjerumus ke dalam neraka. Bima kasabat, disebabkan apa-apa yang telah pun diusahakannya. Kita kena, kalau kita ada kawan-kawan kita bercakap benda-benda yang menyalahi ataupun kita panggil sebagai telah pun mempersendakan agama kita, maka tugas kita ingatkan kepada mereka, tak boleh main-main sebenarnya bab agama ni. Tak boleh bercakap katakanlah solat 5 waktu, kita pun kata, oh solat tu tak ada apa pun, tunduk bangun. Tak boleh, tak boleh. Ia bukan perkara yang biasa. Benda agama ni adalah tuntutan ataupun syariat daripada Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Tidak ada baginya peluang dan juga tidak memberi syafaat selain daripada Allah. Bila dia berada nanti dalam neraka, tak ada baginya peluang dan juga tidak ada pun yang akan bagi syafaat kepada dia untuk dia keluar balik daripada neraka tersebut. Na'udzubillah, kita kena ingat. Walaupun dia nampak macam biasa, tetapi sebenarnya efek kepada diri kita juga. Kalau kita mempersendakan agama, kita akan dihumbankan ke dalam neraka di mana tidak ada peluang yang Allah akan bagi kepada kita untuk keluar daripada neraka tersebut dan juga tidak ada pun yang akan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Na'udzubillah. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha. Jika dia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, tak kira dia nak tebus sehingga satu dunia ni dia nak tebus, hatta isteri dia, anak-anak dia nak tebus, pasti Allah tidak akan menerimanya. Na'udzubillah. Kita tak naklah macam ni, kan? Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah
disebabkan apa-apa yang diusahakan oleh mereka. Okey, di sini baru kita nampak bahawa apa yang kita buat di dunia ini akan kita dapat di akhirat. Sebab Allah kata, apa yang kamu dapat di akhirat, bima kasabu, terhadap apa yang kamu usahakan semasa di dunia dahulu. Baru kita dapat di akhirat apakah efek ataupun kesan terhadap perbuatan kita. Bukan Allah saja nak membankan kita ke neraka. Tidak. Allah buat berdasarkan kepada keadaan kita semasa di dunia, adakah kita berusaha ke arah kebaikan ataupun ke arah yang tidak baik. Itu adalah pilihan yang Allah bagi kepada kita. Yang ni paling takut sekali, Allah dah bagi tahu orang yang buat gurauan ataupun mempersendakan agama ini, lahum syarabum min hamimin. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang panas. Wa'adzabun alim, dan azab yang pedih, bima kanu yakfurun, kerana kekufuran mereka ketika mereka hidup di dunia mengingkari perintah Allah, mereka jadi sombong dengan Allah. Ini adalah hukuman. Allah dah bagi syarabun min hamimin. Okey, bentuk-bentuk perbuatan yang mempersendakan agama sebagaimana yang awak dah bincang hari tu. Awak kata ada 6 semua, dalam slide ni ada 5, kita akan tambah satu lagi. Iaitu yang pertama, berasa bangga mempersendakan agama Allah. Yang ni rasanya kelas 4 Alpha telah pun bentang tentang bagaimana bangganya mereka apabila ditunjuk dalam Facebook tu kan, ditulis nama, dia ambil nama Allah, kemudian dia main-main. Dia kata Allah is fake. Macam-macam cakap macam tu, mana boleh kan? Nama-nama Allah itu adalah mulia. Walahul asmaul husna. Pada Allah itu ada nama-nama yang mulia. Allah tak kata nama biasa ya. Nama Allah setiap 99 nama itu semuanya mulia. Tidak boleh dipermainkan. Kalau satu saja nama Allah kita permainkan, maka kita akan diumbankan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Yang kedua, mengejek dan menghina sunnah Rasulullah. Ni ada ramai sebenarnya kita tengok ya. Contohnya Rasulullah pada hari Jumaat pakai pakaian serba putih. Itu sunnah. Pakai pakaian serba putih. Itu sunnah. Ada kata, dah outdated lah warna putih ni, warna-warni sekarang. Kalau kita tak suka, kita tak boleh nak mengejek. Kalau kita tak suka, jangan kita ejek. Sebab itu adalah sunnah Rasulullah. Sebab itu yang Rasulullah buat. Sunnah-sunnah ni apa maksud? Sunnah ni apa yang Rasulullah buat. Sama ada dari segi perbuatan baginda, perkataan baginda, cara adab baginda bercakap dan sebagainya, itu adalah sunnah. Jadi kalau kita rasa macam tak betul lah sekarang, tak boleh kena makan dengan sudu, kita tak boleh makan dengan tangan, sebab kita tak sampai lagi tahap kepada keimanan kepada Rasul. Sebab tu kita hina sebab tu kalau cerita Ustazah kata kan, yang tajuk ni walaupun dia berada di bidang tilawah ataupun bidang Quran, tetapi sebenarnya berbicara tentang bab akidah, bab hati. Jadi mengejek dan menghina sunnah Rasulullah itu termasuk dalam bab akidah. Bab akidah. Kalau kita tidak lakukan sunnah Rasulullah ataupun kita tidak mampu nak buat, kita jangan duk ejek. Jangan kita ejek, sebab Rasulullah buat, segala yang Rasulullah buat tu memang tidak ada salah pun dari segi agama. Kita pandai-pandai pula cakap, ketinggalan zaman, tak buat macam tu. Tak boleh. Kita tak boleh nak ejek sunnah Rasulullah. Kerana Rasulullah diutuskan kepada manusia sebagai role model kita. Okey, yang ketiga, mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu dan juga logik akal semata-mata. Ni bahaya. Ni bahaya.
Kalau awak pandai baca Quran, jangan ingat awak pandai baca Quran, awak dah pandai untuk mentafsir Al-Quran. Awak ingat, ulama dahulu seperti Ibnu Kathir, seperti Hamka, Buya Hamka. Kalau awak kenal ni bidang Quran, mereka masing-masing ni ilmu mereka ni amat-amat luas. Baru mereka dapat mentafsir Al-Quran. Kalau awak tengok Buya Hamka mentafsir kitab, kalau awak tengok kitab yang dihasilkan ialah tafsir Al-Azhar. Saya rasa ada di Masjid Semesta awak tu, tafsir Al-Azhar, berjilid-jilid ya. Sebab apa? Sebab dia tafsir satu perkataan pun boleh keluarkan dalam satu muka surat. Sebab apa? Sebab ilmu dia banyak. Sebab tu Quran ini dia jadi mukjizat apabila dia dibaca dan ditadabbur. Dia dibaca dan juga ditadabbur, difahami dan kemudian dijadikan amalan. Setiap yang suruhan-suruhan dalam Al-Quran itu dia akan jadi mukjizat. Sebab tu Al-Quran adalah mukjizat sepanjang zaman. Dia bukan kata kitab lama zaman dulu, zaman sekarang tak boleh nak ikut dah, tak boleh. Tak, dia adalah sepanjang zaman. Walaupun kisah-kisah Qarun, kisah Nabi Musa, kisah Yahudi, Nasrani, ulangan kepada kisah itu memang ada dalam lapisan masyarakat kita pada hari ini. Jenis sombong dengan harta, jenis sombong dengan dengan kekayaan, jenis sombong dengan ayat-ayat Allah bila orang suruh dia semayang, dia kata tak apa, kubur masing-masing kan. Tu jenis orang macam mana tu? Lebih kuranglah dengan kaum Samud, kaum Ad. Jadi sebab apa Allah ulangkan kisah itu? Kerana dia sentiasa berada dalam setiap lapisan masyarakat dan di setiap zaman. Ya. So, kalau awak nak cari tafsir-tafsir, sekarang dah ada tafsir yang telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Mungkin ada Indon sikit-sikit sahaja, itu tafsir Al-Azhar dan juga tafsir Ibnu Kathir. Cubalah baca, kalau tak faham tanyalah asatizah. Asatizah ni memang sentiasa akan memberikan pencerahan kepada awak. Okey, yang keempat ialah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ada kawan awak hari tu bagi tahu, contohnya Nabi bagi tahu dan akan ada satu zaman, mana zaman-zaman akhir zaman ini ialah menghalal. Dia jadi macam yang haram tu macam halal dah. Yang halal tu jadi macam haram dah. Dia tertukar dah. Macam maksiat tu macam halal. Macam tak apa buat. Sebab masa tu manusia dah tak boleh nak orang panggil fokus. Mana satu halal, mana satu haram. Ni antara orang yang mempersendakan. Sebab apa? Kerana tertutupnya kita daripada hidayah daripada Allah. Makin lama kita tebal dengan titik-titik hitam di hati kita, maka kita tak boleh nak mengenal dah. Walaupun ada pencerahan daripada ulama'-ulama', kita akan kata, alah, sikit je pun, bukannya contoh arak kan, sikit je pun, bukan minum banyak pun, bukannya kalau minum dua teguk tak apa kot. Kita sendiri yang memberi hukum kan, memberi hukum. Maka itu sudah pun menjadi satu kesalahan. Yang kelima ialah menyanjung perbuatan maksiat. Ni ada juga di kalangan kawan-kawan kita, Ustazah pernah terdengar juga di kalangan kawan-kawan bagi tahu, aku ni ada apa? Kamu ada apa? Kamu sorang-sorang saja tak laku. Apa ni menyanjung perbuatan maksiat? Dia dah lah buat maksiat, lepas tu dia menyanjung pula perbuatan dia. Allahu Akbar. Ini adalah perbuatan mempersendakan agama. Itu maksiat. Allah kata apa dia? Maksiat ini dia akan memberikan kepada kita apa dia? Satu, kerosakan. Bukan kepada diri kita, dia akan rosak kepada keluarga, dia akan rosak kepada masyarakat dan akhirnya rosak kepada negara. Itu dia punya efek dia. Dia bukan efek kepada diri kita je. Dia efek kepada lapisan-lapisan tu. Kalau awak tengok lapisan dia tu sampai kepada negara. Negara yang ramai penduduknya buat maksiat, barakah ataupun hidayah itu susah untuk masuk dalam negara tu dan manusia tu akan jadi semakin sesat. Walaupun ada orang-orang ulama di kalangan kita pun dia
susah nak menandingi kepada titik-titik hitam di hati setiap masyarakat itu. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Tak naklah Malaysia jadi begini dan akhirnya Allah akan turunkan bala. Na'udzubillah. Bala Allah mana-mana. Ada di mana-mana dan boleh terjadi bila bermasa. Kun fayakun. Boleh jadi bila bermasa. Dan yang keenam ialah menghina ulama'. Ini pun banyak berlaku. Menghina ulama'. Baru-baru ni sahaja dalam surat khabar kita tengok bagaimana menghina menteri agama kita kan. Ada pandai edit gambar sehingga tunjuk bagaimana. Yalah, na'udzubillah, saya pun tak nak sebut. Menghina ulama' ini jangan buat main-main. Dia bukan taraf kita, faham? Dia adalah ulama'. Ulama' warathatul anbiya'. Ulama' ni pewaris Nabi. Awak tahu pewaris Nabi? Maksudnya ilmu dia tu banyak. Ilmu dia tu hebat. Dia boleh ingat kitab-kitab. Kita ni satu kitab pun payah nak ingat. Hadis Nabi pun kalau Ustazah kata, okey awak hafal hadis Nabi pada form 1 sampai form 4. Dua hadis kan dalam buku teks SPY tu. Dua hadis. Kalau form 4 kira dah 8 hadis sepatutnya dah ingat. Tapi tak ingat-ingat juga. Ini kan taraf ulama'. Dia tak boleh dihinakan. Sebab apa? Allah bagi kurniaan ilmu. Ilmu Allah kepada manusia ini begitu berharga. Jadi kita kena menyanjungi para ulama' bukan menghina. Edit gambar lah, macam-macam lah, buat macam ulama' kita ni macam dengan sampah dan sebagainya, na'udzubillah. Kita harap orang yang buat tu akan mendapat hidayah daripada Allah. Mendapat teguran daripada Allah. InsyaAllah. Okey. Kemudian cara menjaga kesucian Islam bila kita tahu beberapa bentuk persendakan agama. Apa yang kita perlu buat apabila masyarakat dah jadi macam ni, menghina ulama', menghina Al-Quran, menghina sunnah Rasul, menyanjung maksiat. Maka kena buatlah penguatkuasaan undang-undang dengan mengenakan hukuman denda yang berat sepatutnya kepada pesalah-pesalah ni. Ini bahagian JAKIM ataupun bahagian bidang autoriti, dia perlu tengok benda ni. Orang yang mempersendakan agama ni, kita bagi denda yang berat kepada dia. Tak cukup. Orang macam ni tak cukup dengan kita kata bayar denda 1,000 ke 2,000. Dia tak cukup. Sebab bagi dia itu adalah satu benda yang mereka boleh bayar kan. Yang kedua, meninggalkan segala perbuatan yang boleh mencemarkan kesucian agama Islam. Katakanlah awak ada follow satu Facebook ataupun orang tu sentiasa nak persendakan agama Islam, kita tinggal, kita unfollow. Jangan kita duk baca juga, lama-lama kita terpengaruh sebab kita ni tak ada ilmu. Tiba-tiba kita nak tengok dia, apa dia punya statement dia. Dia keluar setiap hari statement dia mempersendakan agama Allah. Orang macam ni kita kena tinggalkan. Begitu juga dengan sahabat-sahabat awak, ada kawan-kawan macam tu. Cuba awak nasihat, dia tak dengar, tinggal terus. Walaupun dia kawan baik awak kena ingat. Cari sahabat yang kita boleh tumpang dia ke akhirat. Cari sahabat yang kita boleh tumpang dia di akhirat, iaitu dia boleh menolong kita di akhirat. Jangan disebabkan kita tak nak nak berkawan dengan dia, nak jaga hati dia dan kita tahu dia itu sedang melakukan sesuatu perbuatan dosa yang besar kepada Allah, kita orang panggil merestui pula. Kita tak nak berkawan dengan dia. Nanti orang kata kita macam, nanti orang pulaukan kita pula, apa ni masalah awak? Masalah kita bab akidah, tak boleh kompromi. Tak boleh kompromi kalau orang yang mencemarkan kesucian agama Islam. Kita tak boleh jadikan dia kawan. Dia sebenarnya menarik kita ke neraka. Na'udzubillah. Tapi ramai orang ikut macam ni. Sebab apa? Sebab kurang ilmu lah. Okay, next. Meningkatkan kualiti ibadah fardu dan sunat demi menjaga keutuhan akidah. Fardu ni semayang, puasa, yang tu yang wajib. Yang sunat apa kita buat lah. Semayang sunat, puasa sunat.
Dan juga sebab apa? Sebab yang sunat ni diumpama kalau sebatang pokok, perkara sunat ni seperti dengan bunga-bunga. Kalau kita buat fardu saja dia macam sebatang pokok tak ada bunga. Tak cantik kan? Jadi kalau perkara sunat ni dia ada bunga-bunga dia. Jadi kita buatlah supaya Allah sukalah kat kita. Kita nak Allah suka kat kita, kita kena buat apa yang Allah suka. Kita kena ingat macam tu. Kemudian mencontohi kepribadian mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah diutuskan, peribadi Rasulullah, innaka la'ala khuluqin azim. Allah kata, sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang paling mulia. Jadi kenapa kita nak hina sunnah Rasulullah? Allah dah declare dah, kan? Kita tak ada orang declare pun. Perangai kita macam mana? Ni Allah dah declare dalam Quran pula tu. Bukan declare kat mana-mana. Allah dah pun verify. Akhlak Rasulullah ini perlu dicontohi. Jadi kita kena contohilah. Tak payahlah kita hina. Ya? Okey. Apa kesan? Kita tengok kesan. Kesan kita mempersendakan agama, batal iman kita. Ya, dia boleh membatalkan iman. Iman ni duduk dalam hati. Tidak dipandang. Ni lagilah teruk. Tidak dipandang oleh Allah langsung kehidupan dia di akhirat. Na'udzubillah. Buat apa hidup kat dunia kalau kat akhirat Allah tak pandang? Kan? Kemudian tidak mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Dia tak dapat kejayaan. Walaupun dia orang yang panggil orang kaya, kejayaan di sisi Allah itu lain. Pandangan Allah kepada manusia adalah kepada hati manusia, bukan pandangan kepada fizikal dan juga material manusia. Kalau kita tengok orang itu kaya, tidak semestinya ia dipandang mulia oleh Allah. Kemuliaan Allah pandang mulia tak mulia pada seseorang adalah kepada hati dia. Allahu Akbar. Kalau belajar bab akidah, dia lebih kepada hati. Ya? Benda yang tak nampak lebih kepada hati. Dan itulah yang Allah tengok kita. Allah tengok walaupun kamu semayang tak tinggal, tapi apa hati kamu berbicara? Adakah kamu solat hanya untuk menunjuk-nunjuk ataupun kamu solat itu hanya kerana mendapat keredaan Allah? Ya? Okey, pengajaran ayat yang kita dapat pada hari ini ialah yang pertama, kita hendaklah menjauhkan diri daripada golongan yang mempersendakan agama yang Ustazah sebut tadi. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa memberikan peringatan kepada orang yang mempersendakan agama. Ingat ya kawan-kawan awak, ada tersalah cakap, tolong bagi tahu kepada mereka. Dan yang ketiga, kita hendaklah menyedari perbuatan mempersendakan agama akan dapat azab oleh Allah dan juga siksaan api neraka di akhirat nanti. Ya. Rasanya setakat tu sahaja yang Ustazah nak kongsi pada awak tentang larangan mempersendakan agama bidang Al-Quran. Sekiranya ada yang tak faham, boleh berbincang dan juga boleh tanya Ustazah. Ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.